عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya dengan nikmatnya begitu luas dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi keberkatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, kitab Jam'ul Jawami' Al-Musannifat yang dikarang oleh Al-Fadhil Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Hashi wafirallahu anhu. Yani yang karang kitab kita ini ialah ulama Aceh. Itu di antaranya. Jadi kita akan masuk pula pada wasabi'u dawa'il qulub. Dua mari satu risalah yang baru pula. Sebelum ni kita dengar anak Adam, berbagai-bagai lagi kita dengar kelebihan-kelebihan tentang zuhur, tentang Isra. Itu dalam kitab Al-Muwa'itul Badi'ah. Jadi hari ni kita masuk pada risalah yang baru pula, Dawa'ul Qulub min Uyub. Tu kalau kita tengok pada muka depan sekali disebut Jam'ul Jawami' Al-Musannifat. Kitab ini ialah sebab apa disebut Jam'ul Jawami', itu majmu', itu himpunan mutiara-mutiara, iaitu pengarang kitab ini, iaitu dia ni ulama Aceh hak dulu-dulu ni. Iaitu dalam kitab hak sebutin ini, dalam kitab ni dia ada kitab Hidayatul Awan, Faraidul Quran, wa Syaful Qiran, wa Takhlidul Fallah, wa Shifa'ul Qulub. Kita lepas dah ni. Dan kitab Mau'izul Badi'ah, hak ni baru minggu lepas kita lepas. Dan hak kita nak masuk pula Dawa'ul Qulub, penyembuh bagi hati-hati. Lepas tu pula dia a'lalil muttaqin, iaitu bagi orang-orang yang muttaqin. Dan Risalatul Ghaz, itu di antaranya risalah disebut dalam kitab ini. Ini kitab yang dikarang oleh musannif rahimahullahu taala. Jadi dalam risalah ini pula kita akan masuk pada bab yang ketujuh, iaitu pada risalah dalam kitab Jam'ul Jawami' Al-Musannifat ini akan kita masuk pada bab kitab yang baru, yakni ataupun risalah yang baru dalam kitab ini, iaitu Dawa'ul Qulub minal Uyub, iaitu ubat segala hati-hati daripada uyub, yakni daripada aib-aib. Apa aib? Yakni daripada penyakit batin. Tu uyub. Sebab apa disebut uyub? Kerana uyub tu perkara aib. Sebab apa tidak sebut Dawa'ul Qulub minal batin, iaitu penyembuh daripada batin, sifat hati ni. Tapi disebut uyub, aib-aib, kerana sifat itu orang malu, dan sifat ini besar pahalanya. Sifat mana orang malu? Sifat riak. Kalau orang tahu kita ada sifat riak, kita rasa malu. Kalau ada orang tahu kita ada sifat sombong, dengki dan sebagainya, kita akan rasa malu. Jadi keaiban yang perlu diubat. Jadi sebab itulah dia buat mari risalah ini. Ia nak cerita yang mana iaitu nak bagi ubat supaya dapat menyembuh hati-hati, supaya orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya dapat makan ubat penyembuh ni, penyembuh rohani ni, supaya Allah Subhanahu wa taala termasuk kita ni dalam golongan salim, golongan orang yang hati yang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil fatihil lil qulub awliya'i bil anwari bi anwari. Segala pujian bagi Allah yang membuka ia akan segala hati walinya, segala nur, yakni segala anwari yakni segala cahaya-cahaya. Dan musannif kita sekarang dia nak mula kitab, dalam kitab ini dia kata segala puji-pujian Allah milik Allah. Allah mana? Yang membuka ia Allah akan hati wali-wali kekasih Allah dengan cahayanya Allah, yakni cahaya hidayah Allah. Allah lah yang membuka cahaya kepada kekasihnya. Allah lah yang membuka cahaya, yakni pintu hidayah kepada hambanya, sehingga hambanya yang sesat mendapat petunjuk. Hambanya yang mana sudah jadi baik, dengan sebab Allah beri cahaya petunjuk kebaikan, dia usaha buat ibadah itu, ibadah ini, itu hebat. Dia baik dah buat amalan itu, pergi surau, sembahyang berjemaah sini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kasih lagi pada dia, nak angkat lagi dia martabat di sisi Allah, Allah buka pintu cahaya ni dengan anwar cahaya Allah ni. Cahaya yakni cahaya hidayah Allah, menyebabkan dia hak baik ni dia terus jadi baik, terus jadi baik. Hak dia rajin ibadah dah, dia bertambah lagi ibadah itu. Dia buat dah sembahyang duha, dia buat dah sembahyang tahajud, dia bertambah lagi sembahyang tasbihnya, sembahyang witirnya. Dia bagus dah biasa zikrullah, baca tasbih, tapi dia tambah lagi dengan selawatnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya, takdisnya, tu dia tambah lagi. Itu sebab apa? Allah lah yang membuka. Sebab mereka kekasih Allah menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah, ini kerana Allah lah yang membuka. Allah yang membuka hati-hati manusia ni. Al-qaimi bi ijabatil al-qaimi bi ijabatil fatil ibadati bi mahdidil fadlihi wa karamih. Dan musannif kita kata lati dia nak mula kitab baru ni, dalam kitab Jam'ul Jawami' ni dia kata al-qaimi bil ijabatil fatil ibadati bi mahdil fadlihi wa karamihi. Ialah Tuhan, Tuhan yang mendiri ia dengan memperkenankan segala hajat hambanya yang sangat berkehendak kepadanya, kepada Allah, dengan semata-mata kelebihannya Allah dan kemurahannya Allah. Yakni kemurahan, yakni ataupun kemuliaan, karami, dia perkataan karama. Karama yakni kemurahan pun boleh, nak terjemah dengan kemuliaan pun boleh. Jadi musannif kita sekarang kitab ni muqaddimah dia disebut dengan alhamdulillah. Ni tak ada lagi lah. Bismillah dimula, lepas tu dimula dengan alhamdulillah. Maka dia puji pula Allah. Allah mana? Ialah Tuhan yang mendirikan ia dengan perkenankan. Allah lah yang mendiri ia dengan mana? Memperkenankan. Allah yang memperkenankan segala hajatnya, hajat hambanya yang sangat berkehendak. Allah lah yang panggil menunai segala hajat manusia yang berkehendak. Manusia nak sangat doa dengan Allah, Allah beri. Allah lah yang memperkenankan kepada hambanya yang berkehendak kepadanya. Berkehendak tu dengan apa? Dengan semata kelebihannya Allah dan kemuliaan Allah. Jadi Allah ni dia memperkenankan hajat seseorang hamba itu sebab kerana dengan semata kelebihan Allah, bukan kelebihan kita. Kita ada ilmu, orang sanjung kita, orang mulia kita, bukan kelebihan kita, itu disebabkan kelebihan Allah.
ataupun kemuliaan Allah. Apa lagi, orang mulia kita disebab ni, sebab itu, sebab ini, berbagai-bagai sebab orang mulia kita. Bukan disebabkan kita ni ada kelebihan yang tersendiri, tetapi hakikatnya adalah pemberian dengan kelebihan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW kata, bersabda, bila ada orang kata kepada kamu, orang puji pada kamu, hebat kamu, pandai kamu, bijak kamu, gini-gini, mu katakanlah hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, bermula ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Oh, kata bijak cucu awak, bijak anak awak, bijak ni, hebat gini awak ni, oh orang ni hebat dia ni, cerdik pandai ni, buat PhD beberapa kali dalam bidang ni, masuk pula bidang ni, hebat dia, oh hebat dia. Dia pun dengar, dia berkata hadza min fadli rabbi, inilah bermula hanya kelebihan Tuhanku. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, bila ada orang puji kehebatan pada kamu, ataupun orang yang puji perkara yang berkaitan dengan hubungan dengan kamu ni, dengan kelebihan, maka katakanlah hadza min fadli rabbi, bermula ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Sebab hakikatnya dengan kemurahan Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kelebihan Allah, maka seseorang itu akan jadi mulia. Itu yang disebut oleh musannif rahimahullahu taala. As-sabiri biwasi'i rahmati ani intiqam ibadatihi wa ibadatil 'asin. yakni ialah Tuhan yang sabar ia dengan sebab keluasan rahmatnya, daripada menyeksa akan segala hamba-Nya yang derhaka. Ialah Tuhan yang sabar ia dengan sebab keluasan rahmatnya. Allah ni dia adalah dengan sifat sabar Allah. Sebab apa Allah dengan sifat kesabaran Allah? Dengan sebab keluasan rahmatnya yang Allah yang jauh daripada nak menyeksa segala hamba-Nya yang derhaka. Jadi oleh kerana sifat kesabaran Allah ini, Allah tidak menyeksa. Sebab apa Allah Ta'ala tidak menyeksa seseorang? Ini kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah mengatasi segala kemurkaan yang Nabi SAW sebut. Nabi SAW kata apa? Iaitu ar-rahmatu tadrutul lil munkari. Nabi SAW menyatakan rahmat Allah itu dia mengatasi kemurkaan Allah. Mana Allah ni walaupun dia nak marah kepada hamba-Nya, disebabkan hamba-Nya derhaka, bukan marah-marah saja, tapi sebab hamba-Nya derhaka, buat maksiat pada dia, mempermainkan nikmat dia. Allah beri nikmat pada dia, malah pula dia ibadah, lalu Allah murka. Tapi Allah murka ni Allah Ta'ala tidak menyeksa selalu. Sebab apa? Sebab rahmat Allah ni mengatasi kemurkaan dia. Itu kalau Allah tidak rahmat kasih sayang Allah ni dan tidak mengatasi kemurkaan dia, orang buat maksiat tu Allah Ta'ala balas selalu. Golongan LGBT buat maksiat, golongan hak ni tu Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala muka selalu. Itu Allah Ta'ala jahanam selalu dia. Itu. Tapi Allah beri, mu buat maksiat ke, mu munafik ke, mu kafir ke, mu siapa ke, Allah beri makanlah mu, minumlah mu. Tapi ada pembalasan dia. Bukan sedap-sedap beri nikmat tanpa beri pembalasan dia. Jadi oleh kerana sebab apa? Sebab Allah, dia kesabaran Allah ini dia maksud yang kesabaran, yakni Allah Ta'ala tidak menyeksa seseorang hamba itu, ini disebabkan rahmat Allah. Sebab itulah Nabi, baitulah Imam An-Nawawi kata, sentiasalah kamu memburu rahmat Allah, yakni buat apa saja yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala suka, ataupun buat fadilat-fadilat yang besar fadilatnya, sembahyang berjemaahnya, menuntut ilmu ke, tak kira lah, banyak lagi fadilat-fadilat besar.
nisbah sembahyang sunat ke banyak lagi. Kamu buat, kata Imam An-Nawawi, kerana nak menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah itu luas, la dayya', dia tidak sempit, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hebat rahmat Allah, dia mengatasi kemurkaannya ya Allah. Lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad lebih lagi. Umat Nabi Muhammad ni umat al-ummatul marhumah, umat yang dikasihi. Sebab apa? Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dah azab lagi. Beza dengan puak-puak ni Samud, zaman-zaman dulu Qarun, mereka ni derhaka kepada Allah. Bagaimana Allah seksa selalu pada dia ni. Allah Taala balas selalu di atas muka bumi itu. Tapi umat Nabi Muhammad diberi keluasan lagi, itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mutanassifi bi nafsihi bi hilmihi, al-mutanassifi bi nafsihi bi hilmihi qabla khulqi makhluqatu qabla al-khulqi makhluqatu. Ialah, kata lagi musannif, kata lagi ni, dia kata apa? Ialah Tuhan, iaitu ialah ni sambung lagi hak atas dulu. Tuhan mana? Ialah Tuhan, segala puji bagi Allah ni yang membuka segala hati manualinya, segala anwarnya. Tuhan mana lagi? Ialah Tuhan yang bersifat oleh dirinya dengan sifat hilm, sifat lemah lembut dahulu daripada kejadian makhluknya. Jadi Allah ni dia bersifat dengan sifat hilm, sifat lemah lembut kepada hambanya. Kita tengoklah bagaimana layanan Allah terhadap hambanya. Hamba dia buat khususnya hamba dia buat maksiat lah. Bila hamba dia buat maksiat, Nabi SAW sebut dalam suatu hadis, bila hamba dia buat maksiat, Allah Ta'ala, kalau dia buat maksiat di waktu malam, Allah Ta'ala tutup di waktu siang. Kalau hamba itu buat maksiat pada waktu siang, Allah Ta'ala tutup di waktu malam. Kalau hamba itu buat maksiat hak dulu-dulu, Allah tutup hak sekarang. Tetapi malangnya, sifat kelembutan Allah dicabar oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggungjawab, yakni manusia. Mana? Allah tutup dosa di waktu malam, dia membuka dosanya di waktu siang. Allah Ta'ala tutup dosa di waktu siang, dia membuka dosanya di waktu malam. Allah Ta'ala tutup dosa-dosa besar dia di hak dulu-dulu, dia membuka dosa di hak sekarang. Itu makhluk, iaitu manusia, suka mencabar sifat hilm Allah, sifat lembut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat lembut Allah kepada hambanya, banyak Allah Ta'ala beri kebaikan itu. Tu sifat layanan Allah terhadap hambanya. Walaupun dia buat maksiat, Allah Ta'ala layan dia dengan beri makan juga, supaya dia ni kembali pada Allah. Jadi dahulu daripada kejadian makhluk, Allah ni bukan masa makhluk saja, dia bersifat dengan sifat hilm, sifat lemah lembut. Tapi dari dulu lagi, daripada kejadian makhluk lagi, Allah bersifat dengan sifat hilm, sifat lemah lembut, termasuk dalam sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah. Tu sifat hilm Allah, yakni sifat kamalat Allah lah. Bukan sifat hilm kita. Sifat hilmi kita, sifat lembah lembut kita tu tidak termasuk sifat kamalat. Kerana kita makhluk. Kalau sifat lembah lembut kita ni ada kekurangan. Lembut, lembut bakuk pun ada. Tu lembut macam jenis lembut. Tu sifat manusia tu ada lembut jenis perangai dia, perwatakan dia begini, layan percakapan dia, berbagai-bagai, berbilang-bilang. Tapi sifat lembut Allah adalah sifat kamalat Allah, sifat jamal Allah, sifat orang panggil kamalat, sifat kesempurnaan Allah. Maknanya bila sebut lembut, tidak ada kekurangan sifat lembut Allah. Bila sebut sifat hilm Allah, lembut Allah, adalah sifat jamal Allah, sifat cantik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara yang diperbahaskan oleh para ulama berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
alladzi la yuhsu alladzi la yuhsa ni'amatuhu illa hu wa la yadfa'u bala'ahu illa hu. Tu di antara lagi disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala ialah Tuhan yang tiada kuasa seseorang yang nak menghingga akan segala nikmatnya, melainkan ia jua, dan tiada seseorang yang menolak ia akan segala balanya ya Allah, melainkan ia jua. Yakni Tuhan mana lagi? Allah ni Tuhan. Allah ni siapa? Ialah Tuhan yang tiada kuasa seorang nak membilangkan, nak menghingga, yakni nak membilangkan akan segala rahmat nikmat Allah, melainkan ia juga tak dapat kita nak bilang betapa banyaknya nikmat Allah kepada hamba-hambanya. La yuhsa. Tu wa in ta'uddu ni'matallahi la yuhsaha. Jika kamu nak membilang nikmat Allah, la yuhsaha, nasa kamu tidak akan dapat membilang nikmat Allah. Lalu la yuhsa ni'amatuhu, yakni tidak dapat kita nak menghingga, yakni nak membilang rahmat Allah, tak boleh. Sebab apa? Kerana begitu banyak. Cuma kita disuruh berhutang budi rahmat nikmat Allah ni. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita supaya kita ni bersyukur padanya. Allah Ta'ala beri nikmat, berbagai-bagai nikmat. Hak Allah Ta'ala nak ialah kita mentaati dia. Kalau kita nak membilang nak nikmat Allah, tak dapat nak bilang. Sebab begitu banyak daripada kecil sampai ke besar, sampailah di waktu sakit pun Allah ada lagi bagi nikmat. Banyak lagi nikmat Allah. Maknanya tak dapat nak bilang rahmat Allah. Sebab itulah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, di sana ada kufur nikmat. Ramai orang yang kufur nikmat sebab Allah Ta'ala beri berbagai-bagai nikmat pada dia, dia tidak buat ibadah pada Allah, bahkan buat maksiat pada Allah, maka dia termasuk golongan kufur nikmat ataupun kafir nikmat. Kafir agama jelaslah hak tu. Hak ni kufur nikmat ni. Orang Islam mengaku Islam tapi dengan nikmat Allah itu dia derhaka pada Allah. Kadang-kadang dia buat ibadah, tapi nikmat Allah dia tidak pandai menghargai nikmat Allah ni. Jadi tidak ada seseorang yang dapat nak membilang nikmat Allah, melainkan ia Allah jua. Allah Ta'ala saja tahu betapa hambanya, betapa banyaknya Allah Ta'ala memberi nikmat kepada hambanya. Seperti Allah Ta'ala sebut ahli kursi, wahai anak Adam, sesungguhnya aku sangat mengetahui begitu banyak nikmat aku beri kepada kamu, tetapi kamu tetap berbuat maksiat kepada aku. Wahai anak Adam, suatu hari nanti kamu tidak ingat ke bahawasanya kamu akan bertemu dengan aku? Sebab itulah Allah menyatakan ahli kursi, nikmat Allah seorang tu nak bilang tak boleh, tapi dia akhirat kelak Allah Ta'ala akan tanya, sebab apa nikmat begini, aku beri nikmat sihat sebab apa begini, aku beri ilmu pada mungkin sebab apa jadi begini. Allah Ta'ala akan kira belaka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk dijauhkan oleh Allah daripada menjadi hamba yang kufur nikmat. Na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan dia ni atau pada ialah Tuhan mana lagi? Tuhan ialah Tuhan yang tiada seorang yang menolak ia akan segala balanya ya Allah, melainkan ia Allah. Tidak ada seseorang yang dapat menolak bala Allah. Iaitu bila Allah kata mari tsunami, tak dapat. Walaupun kajian kata tak begini, kajian tetap menyalahi. Kadang-kadang kajian kata tsunami tak akan mari dah. Tapi bila bala Allah nak mari, Allah tidak ada sesiapa yang dapat menghalang dia. Begitu juga dengan kematian, adalah bala yang sangat besar. Bila Allah Ta'ala menyatakan seorang ini pasti mati, maka tidak ada sesiapa yang dapat nak menghalang dia, tak kira siapa saja.
Itu kita, tapi kita disuruh sentiasa berdoa, minta dengan Allah. Tak boleh serah pula gitu, biarlah. Dah ditakdirkan bala begini, kita kena ginilah, tak payahlah doa pun buat apa. Kita tak boleh begitu. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kena ada ikhtiar, bangsa ikhtiar, kena usaha supaya minta dengan Allah jauh daripada segala bala. Sebab tiada ada sesiapa yang dapat menolak bala Allah melainkan Allah jua. Itu di antaranya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallahul karimul as-sattarul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lahul syafi'ul mukhtar. Itu asyhadu an la ilaha illallahul karimus sattar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul mukhtar. Itu musannaf kita kata lagi, asyhadu, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang amat mulia, lagi yang amat menutupi segala aib hambanya. Sattar, perkataan sattar ni maknanya tutup, iaitu dan aku naik saksi juga, ataupun saksi aku. Saksi boleh juga nak terjemah dengan aku naik saksi pun boleh juga, ataupun nak terjemah saksi aku bahawasanya Nabi Muhammad itu dan Rasulnya itu ialah yang memberi syafaat ia akan segala hambanya yang berdosa besar, lagi dipilih daripada segala makhluk. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, seperti mana sabda Nabi SAW, syafa'ani li ahlil kabair, syafaatku itu sabit ia bagi orang yang berdosa besar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi di antara lagi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia nak puji lagi Allah ni. Ini ulama-ulama dulu dia karang kitab, dia puji lagi Allah ni. Dia supaya diri dia tu, maksud dia puji orang membaca ataupun diri dia sendiri, supaya kenal Allah dengan sifat-sifat Allah ni. Dia kata, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang amat mulia, lagi yang amat menutup akan segala hambanya, ya Allah. Jadi Allah ni yang menutup akan segala aib hambanya. Macam tadilah, iaitu bila seseorang itu ada aib, maka Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala tidak bagi tahu. Allah ni ialah Tuhan yang sangat menutup, iaitu segala aib kita. Sebab itulah kita diharamkan membuka aib kita sendiri. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan kalau kita nak mengadu, nak cerita, nak tahu jawapan tentang berkaitan agama, kita ceritalah, saya dulu begini, tentang sembahyang dulu saya tinggal, hukumnya begini macam mana. Aiblah, dulu saya lala, ni macam-macam lagi maksiat saya buat begini. Jadi apa hukum? Tu ditanya tu qadi begini, pandang tu qadi ni macam mana begini. Itu tak apa. Itu panggil bukan membuka aib. Itu. Jadi Allah Ta'ala ni, Allah yang menutup segala aib manusia. Allah ni ialah seorang Tuhan, iaitu ialah ada Tuhan yang menutup segala hambanya. Tidak ada seseorang yang dapat menutup dosa hambanya, melainkan Allah adalah Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang maha tinggi. Dia tutup. Sebab apa dia tutup dosa hamba tu? Kerana disebut oleh para ulama seperti mana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, supaya hamba ni kembali pada dia, balik, mari. Maksudnya mari. Ibarat Allah Ta'ala kata, aku tutup aibmu, mari mu balik pada aku. Sebab itulah dikatakan taubat. Taubat berkataan tabah. Yakni apa maksud tabah? Balik. Mu pergi jauh, mu lari daripada aku, kata Allah, mari balik kembali pada aku ni. Aku tahu mu lari pada aku buat maksiat, maka balik. Sebab itulah amanu di situ itu sudah memberi syarat.
ya ayyuhalladzina amanu. Tu Allah Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Kita tengok amanu di situ menunjukkan Allah Taala panggil, mari wahai orang yang beriman. Apa? Contohnya bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, difardukan kepada kamu berpuasa ni. Sebab apa disebut amanu di situ? Amanu khusus, ayat berkaitan amanu di situ menunjukkan Allah nak panggil pada hamba-Nya, mari. Hak yang jauh, mari kembali ni. Bulan mulia ni, bulan mulia. Mari balik. Tu. Hak yang sudah baik, mari juga. Supaya bertambah lagi keimanan kamu, supaya keimanan kamu lebih tebal. Itu Allah Taala suruh hamba-Nya balik. Jadi sebab itulah Allah dia menutup aib manusia supaya manusia ni kembali pada dia. Kalau manusia orang lain tahu keaiban seseorang, maka manusia akan kata begini, berbagai-bagai bentuk. Tapi Allah dia tutup. Tu kita bimbang takut termasuk golongan hak tadi tu. Allah Taala tutup, dia buka pula aib dia sendiri. Tu. Sebab itulah dalam hadis-hadis Rasulullah banyak Rasulullah mengharam seseorang membuka aib seseorang. Lebih-lebih lagi suami isteri. Sehinggalah disebut haramallahu 'alal jannah. Setengah Allah Taala haram syurga, ataupun disebut mereka ini akan jauh daripada rahmat Allah. Ialah golongan manusia seorang suami mencerita keaiban isterinya begini. Tu seorang isteri pula mencerita keaiban suami dia begini. Tu bukan dia dalam masalah dalam mahkamah ke apa, ni saja cerita keaiban suami dia begini. Dia masih suami isteri lagi, gemari sana sini, tapi duk cerita isteri suami saya begini, bahan saya begini, suami saya buat begini. Na'udzubillah min zalik. Allah Taala haram syurga ni. Ini setengah disebut oleh para ulama hadis. Tapi ulama yang kurang muhakkik, mana yang tidak syadid sangat, dia kata Allah menjauhi rahmatnya kepada golongan ini. Na'udzubillah. Sebab dia membuka aib ni. Dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu hamba-Nya Allah dan Rasul-Nya Allah, yang memberi syafaat ia akan segala hamba-Nya yang berdosa besar lagi, yang dipilih daripada segala makhluk itu, seperti Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair, syafaatku itu sabit ia bagi orang yang berdosa besar. Yani bila seseorang itu dibuat dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengazabkan dia lagi, dan bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terpulang kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat kepada dia. Kalau dia ada dalam hati dia ada besar zarah lagi iman, dia akan masuk syurga juga. Tu cuma direndang dalam api begitu lamalah. Na'udzubillah min zalik. Tu. Tapi syafaat Nabi, dia terpilih. Dia berasa nak ambil hamba-Nya termasuk golongan orang-orang berdosa besar, itu adalah syafaat kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau begitu, saya nak dosa besar lah, dapat syafaat juga. Ni adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan itu percakapan orang yang paling bodoh. Percakapan itu pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhi daripada rahmat Allah. Itu dia tak faham maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini disebabkan syafaat Nabi. Disebabkan mungkin ada kebaikan sedikit sebanyak ataupun besar zarah iman dia tu, Allah Taala boleh mengampun seseorang hamba. Tapi berbezalah seorang hamba yang berbuat ibadah dengan seorang hamba yang kurang ibadah, dengan hamba yang buat ibadah berbezalah. Walaupun dia sudah mendapat syafaat, misal kata dengan Nabi SAW, itu ada perbahasan hadis Nabi SAW, berbeza. Orang ni dia rajin buat ibadah, dia sembahyang sunat, dia berzikrullah, buat ibadah itu, tapi hak ni
ibadat malah, kadang tak semayang, tiba-tiba dia di akhirat dapat syafaat. Maka kata Nabi SAW, dia walaupun dia dapat syafaat, tapi tidak menyamai dengan orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah, kerana mereka dah cinta aku di dunia lagi, sebab tu mereka rajin buat ibadah. Itu sabit dalam hadis di riwayat Imam Ahmad, begitu panjang hadis Nabi SAW. Itu saya ambil mafhum dia. Itu berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Qala musannif rahimahullahu taala, wa usalli wa asli alaihi wa usalli wa usalli wa aslim wa asli alaihi wa ala alihi wa sahbihi syamsi zahidina wal muttaqina. Itu dan Nabi dan musannif kata lagi, dan aku mengucap selawat dan lagi aku mengucap salam atasnya, dan atas Nabi SAW ni, dan atas segala keluarganya Nabi ni, segala sahabatnya. Mereka itulah matahari segala zahid dan segala orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menyatakan, aku berselawat pada Nabi SAW, dan begitu juga aku mengucap salam kepadanya Nabi SAW, dan begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya Nabi SAW. Mereka itulah matahari yang zahid, yang bersinar, iaitu yang sentiasa di bawah zahid Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa di bawah teduhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala orang yang takut pada Allah. Itulah para nabi-nabi. Maka sebagai hamba Allah, kita juga nak jadi golongan itu, nak golongan orang yang mengikut panji para nabi-nabi, para sahabat, para siddiqin. Kita nak jalan tu juga. Ini kata musannif rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Wa ba'du fa yaqulu al-'abdul fakiru ila Allahil ghaniyyil ghafil wal al-mustawriki fil bahril 'uyub fil bahril 'uyubil kamili fi naqsal nil mudtarib apa ni al-muttari fi daf'iha ila syafa'ati sayyidil insan Muhammadil khatimil apa ni aku nampak apa ring tau, ring nampak kita mana je iaitu al-ghiniyyi. Jadi kata dia, wa ba'dul fayaqulul 'abdul fakir ila Allahil ghaniyul ghafil. Adapun kemudian daripada itu, dia sebut amma ba'du. Dia sebut wa ba'du ataupun amma ba'du. Ucapan yang musannif kita sebut amma ba'du ni adalah ucapan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ketika dia berkhutbah, alhamdulillahirabbil alamin, baca amma ba'du. Tu boleh juga baca amma ba'du ataupun wa ba'du, boleh juga. Jadi dalam ucapan kita, kalau kita nak buat ucapan ke apa ke, boleh kita selepas nak cakap tu kita sebut amma ba'du ataupun wa ba'du. Jadi dia kata wa ba'du fa yaqulu al-'abdu fakiru ila Allahil ghaniyyul ghafil. Adapun kemudian daripada itu, dari ke mana-mana itu hak tadi tu, hak dia puji Allah, dia membesar Allah, dia cerita sifat Allah lembut, sifat Allah ni Nabi Muhammad, Allah ni yang menutup segala aib hamba-Nya, Allah lah yang sifat rahmat sangat luas tu. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi berkata hamba fakir yang berkehendak ia kepada Allah, dia gelar dia sebagai fakir ila Allah. Fakir ni orang miskin lah.
Tu ulama-ulama dulu mereka ni sangat rendah diri, tawaduk, mereka kata ana ni faqih. Faqih ilallah, maknanya seolah saya ni tak ada apa ibadah saya, padahal dia banyak ibadah, padahal dia banyak ilmu, padahal dia hebat, tapi dia tawaduk lebih. Tu dia tawaduk insya Allah, dia panggil saya ni faqih ilallah, saya ni seorang faqih. Yang faqih maksudnya saya ni orang yang sangat berhajat kepada Allah, berkehendak ia kepada Tuhannya yang amat kaya, lagi yang mengampuni segala dosanya, segala hambanya, segala dosa hambanya, yang karam ia di dalam segala lauk aib, yang sempurna ia di dalam kekurangan, sangat berkehendak ia pada menolak kepada syafaat penghulu segala manusia, namanya anak Muhammad, anak khatib di negeri lain. Lagi ni negeri belah-belah Indonesia. Sebab ni kitab kita ni yang dikarang oleh Syekh itu Al-Fadhil Syekh Ismail bin Ibn Abdul Muttalib Al-Asyi. Ya, ulama Aceh yang karang kitab ni. Tu dia kata apa? Adapun selepas itu hamba ni berhajat sangat kepada Allah, lagi mengampuni segala dosa hamba. Jadi Allah ni dia lah yang mengampun segala dosanya hamba ni yang karang di dalam laut, dalam laut aib. Jadi manusia ni yang karang, perkataan dia panggil balaghah ni kesenian tata bahasa Arab. Dia kata manusia ni karam, bila karang dalam lautan air ni, yang sempurna ia di dalam kekurangan. Dan begitu juga Allah ni, yang ni sifat bagi hak yang ghani tu. Al-ghani tu yang mana? Yang sempurna ia di dalam kekurangan, iaitu yang mana Allah ni dia sempurna daripada sifat kekurangan, berkehendak ia pada menolakkan kepada syafaat penghulu segala manusia, namanya yakni dia kata berkehendak pada menolakkan kepada syafaat penghulu, yakni dia kata saya ni tidak berkehendak kepada nak menolakkan syafaat penghulu segala manusia, namanya Muhammad anak khatib di Gini Layin, iaitu Al-Lagini, itu negeri di belah-belah Aceh ni lah. Ni saya dah nak tengok di belah Aceh ni Al-Lagini, dah nak tengok dalam kitab lain. Itu di belah Aceh tu. Nanti ada tempat lah di sebelah belah Aceh. Iaitu saya berkehendak kepada iaitu tidak dapat menolak syafaat penghulu segala manusia. Dia kata iaitu adalah anak khatib khatib negeri lain tu. Wa hadzal mukhtaziru sammaitihi dawaul qulub min al-uyub bi'aunillahil malikil alimil syahadatil ghuyub. Dan inilah suatu mukhtasiru sammaitihi dawaul qulub bil uyub bi'aunillahil malikil alimi asyhadatil wal ghuyub. Dia kata inilah suatu mukhtar ni suatu ringkasan aku nama ia akan kitab ini dawaul qulub, yakni ubat segala hati daripada segala aib yang tolong Tuhan yang memerintah ia akan segala alam syahadah, alam yang nyata ni alam syahadah, dan alam segala yang ghaib, alam hak tak nampak ni. Alam syahadah ni, syahadah kalau nak kitab ni panggil syahadah, maksudnya alam dengan mata kita nampak ni. Manusia kadang-kadang dia nampak keaiban diri dia tu, ada sifat takabur, tapi dia tak mau berubah. Itu alam syahadah, dia nampak dengan mata sendiri dia, mata keaiban dia tu. Itu alam ghaib ni, alam yang ghaib ni yang mana dia tak sedar tipu daya Allah, macam kita kata istidrak. Itu tipu daya Allah, tidak sedar tu. Jadi dia kata aku buat suatu muktasar ringkasan yang dinama dalam kitab ini dawaul qulub, penyembuh bagi hati ni. Dia sebut dulu ni. Dan warat apa ni warat tabahu ala maqadimihi wa thalathin abwabil khatimatin. Dan aku
rukumkan akan dia satu muqaddimah dan 3 bab dan 1 khatim. Dia kata aku rukumkan, maknanya ratib ini aku tertibkan. Rukum maknanya aku tertib. Dari perkataan rattaba ni maknanya aku tertibkan, aku susun akan dia kitab ni satu muqaddimah. Aku buat muqaddimah dah saat ni, dan 3 bab. Aku akan buat 3 bab di bawah ni, dan 1 khatimah, yakni 1 kesudahan. Satu pada membicarakan kesudahan begini. Dan aku akan bahas 1 bab dalam kitab ni. Itu di antaranya muqaddamatun fi bayanil mu'alimil wal muridi. Dan muqaddimah ini pada menyatakan adab segala orang alim dan segala murid. Di bawah nak cerita ni muqaddimah pula. Jadi saya rasa sekarang dulu muqaddimatun fi bayanil mu'alimil wal muridi. Itu dia akan cerita balik muqaddimah tu. Itu tentang perbahasan dalam kitab ini. Saya rasa berhenti dulu sini. Muqaddimatun fi bayatil mu'alimil wal murid. Itu di antaranya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini sedikit sebanyak perbahasan yang baru mula kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kepujian yang disebut oleh musannif ini, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah apa yang disebut oleh pengarang kita ini tentang pujian ia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang yang memperbanyakkan puji-puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sentiasa zakirunallah katsira, orang yang mengingati Allah akan sebagai ingatan yang banyak. Jadi saya sekali dulu, wallahu a'lam bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا من العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.